أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Dikasihi dan dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi Surawang Semlawati, beserta ahli datang kuasa, seterusnya yang diraihkan para tetamu Allah muslimin, muslimat jemaah oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selama-lamanya kita rafakkan, kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi panjangkan umur kita, masih lagi diberi kelapangan waktu kepada kita, serta diberi kesihatan yang baik untuk sama-sama kita melakukan ibadat ketaatan kepada Allah. Dan juga dengan nikmat kesihatan tersebut juga kita dapat sampai ke Surau Wang Semlawati pada malam ini, yang mana kita telah laksanakan solat maghrib secara berjamaah, dan juga mudah-mudahan waktu yang ada ini antara maghrib dan isya ada manfaatnya bersama. InsyaAllah muslimin jemaah Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita bersyukur juga kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah dalam keadaan baik dari segi rezekinya, baik dari segi orang kata apa, dari segi kesihatan, dan juga peluang untuk kita melakukan kebaikan itu bertambah. Mudah-mudahan 1444 Hijrah yang telah kita sambut beberapa hari yang lepas, maknanya kita berada di dalam tahun baru Hijrah, di dalam bulan Muharram. Jika sebelum ini 10 Muharram antaranya Nabi menyatakan bahawa di sana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunat berpuasa pada 10 Muharram. Kerana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda berhijrah, dan juga Muharram ini permulaan bagi tahun hijrah, pengiraan bagi umat Islam menggunakan kalender Hijriyah ketika zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Jika sebelum itu tiada lagi, dan dari segi bulannya telah ada, cuma penetapan penggunaan dari segi tahun itu belum lagi ditetapkan. Bagaimana kita lihat apabila kita lihat kepada sirah Rasulullah, bilakah Nabi diputerakan? 12 Rabiul Awal, tahun gajah kan. 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Tahun Masih dah ada dah. Tahun Masih dah ada. Cuma dengan Rabiul Awal, tahun gajah. Selepas itu apabila Islam telah berkembang dan sebagainya, Sayyidina Umar melihat untuk maknanya jika orang bukan Islam setianya dengan ada tahun Masih, jadi diletakkan awal penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun hijrah itu bukannya berlaku pada bulan Muharram,
Tapi keazaman untuk melakukan hijrah itu bermula, dikatakan ulama, bermula pada Muharram. Jadi mudah-mudahan berubahnya tahun, berubahnya bulan, mendatangkan kebaikan kepada kita bersama. Sebelum kita masuk kepada kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran, adab pembaca Al-Quran ini, di bulan Muharram juga ada sanak saudara mara kita, sahabat handai kita, keluarga kita yang pergi laksanakan ibadat haji, boleh jadi dah kembali, maknanya ke tanah air. Mudah-mudahan mendapat haji yang mabrur. Dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala perbelanjaan tidak sia-sia. Dan Muharram juga, jika kalau kita selusuri, walaupun telah lepas 10 Muharram juga, ini sebagai untuk kita ambil iktibar berlakunya perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang besar, antaranya sebagaimana disebut tadi, apabila Nabi hijrah ke Madinah, ada di kalangan Yahudi yang berpuasa pada 10 Muharram. Apabila tanya kerana apa? Nabi Musa diselamatkan oleh Allah daripada Firaun pada 10 Muharram. Sedangkan Nabi sebut, aku lebih berhak, maknanya untuk menghormati, bahkan Nabi sebut, disebutkan untuk berpuasa pada bulan Muharram. Itu Nabi Musa diselamatkan oleh Allah pada 10 Muharram. Daripada dibunuh Firaun, nak bunuh Nabi Musa sampai ke laut, sampai ke laut, di hadapan laut, di belakangnya Firaun, tak boleh, tak ada tempat untuk lari dah. Tapi Allah Subhanahu wa taala, antara mukjizat Nabi Musa, main dengan tongkatnya, perintah daripada Allah supaya hentak di lautan itu terbelah dua. Firaun pun turut sama, mengikuti sampailah di tengah lautan. Kemudian Allah, orang kata apa, kembalikan air laut itu bercantum, tenggelam Firaun dengan tentera-tenteranya. Selamat Nabi Musa itu juga pada 10 Muharram. Begitu juga dinyatakan bagaimana Nabi Yunus alaihi salam apabila berada, kita tengok kepada sirahnya, berada di dalam perut ikan. Kan sirahnya masuk dalam kapal, kemudian dicampak dalam laut, ditelan oleh ikan, sampai satu saat dan ketika berada di dalam kegelapan malam, berada di dalam kegelapan dalam perut ikan, disebut ikan paus, ikan nun, berada di kegelapan di dasar lautan. Kemudian pada 10 Muharram Allah selamatkan Nabi Yunus alaihi salam di daratan. Dengan kerana apa? Asbab tasbihnya. Mohon keampunannya Nabi Yunus alaihi salam dengan tasbih La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita pun ada apa-apa masalah, ada apa-apa dari segi baik urusan pekerjaan, urusan dunia, dan juga berkaitan dengan apa sahaja, mohonlah kepada Allah, antaranya dengan doa Nabi Yunus ini. Kalau lakukan salat hajatnya sebelum kita sujud yang terakhir, sebelum kita bangun, untuk tahiyatnya, pelebihkan sujud kita dengan kita baca tasbih ini, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah selamatkan Nabi Yunus. Begitu juga dinyatakan juga taubat Nabi Adam juga diterima pada 10 Muharram dengan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Turunnya daripada syurga juga ke dunia ini pada 10 Muharram. Maknanya banyak peristiwa besar. Dan juga puasa yang terbaik adalah puasa pada bulan Muharram. Muharram apa? Maknanya bulan yang dihormati. Muharram. Baris dengan huruf yang sama, miharamim. Boleh baca dengan beberapa wajah. Berubah baris, berubah dari segi makna dia. Muharram maknanya bulan. Kan? Hurufnya dhammah, Muharram. Maknanya bulan Muharram. Kalau mahram sama juga, miharam juga. Jadi tapi hurufnya, huruf di atas, huruf ha mati, mahram. Lain dah dari segi makna dia. Orang yang haram kita kahwini.
Satu lagi muhrim. Huruf yang sama. Miharah miharah. Muhrim. Baris kasrah. Muhrim, orang yang berada di dalam ihram, sama ada melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Ni kayanya bahasa Arab. Kayanya bahasa Arab. Dan puasa yang terbaik juga adalah pada bulan Muharram, bulan yang dihormati. Kita berada di bulan Muharram, salah satu bulan yang dihormati. Ada 4 bulan. Dalam Islam ada 4 bulan. Rajab, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang dihormati. Ibadat dilakukan pada bulan ini, Allah lipat kali gandakan lagi. Jadi mudah-mudahan kita dapat peluang ini, kita gunakan dengan sebaiknya. Jadi bersyukur kita kepada Allah kerana dapat bertemu pada malam ini setelah beberapa bulan. Banyak bulan dah tak jumpa. Jadi Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi. InsyaAllah pada malam ini kita akan lihat, kita sambung kepada berkaitan dengan, masih lagi di bawah tajuk kelebihan membaca Al-Quran dan juga mereka yang menghafaznya. Setiap para Nabi Allah berikan kepada mereka mukjizat. Sebagaimana awal tadi tersebut, Nabi Musa diberikan dengan mukjizat, antaranya dari segi tongkatnya, lautan, dan tongkat pada waktu itu juga dengan sihirnya dikalahkan. Maknanya mukjizat Nabi Musa mengalahkan sihir pada waktu tersebut. Dan juga mukjizat para Nabi yang lain banyak. Dan juga mukjizat yang paling agung, mukjizat para Nabi yang lalu apabila habis, maknanya habis kerasulan, kewafatan tersebut, habislah maknanya mukjizat tersebut. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah berikan mukjizat yang paling agung. Apa dia? Al-Quran. Al-Quran yang kita baca. Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada kita. Hudal linnas. Al-Quran yang menjadi panduan. Yang menjadi pedoman. Yang menjadi rujukan kepada kita semua itu. Daripada saat diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 lebih tahun yang dahulu, akan terpelihara sampai bila? Sampai ke hari akhirat. Sampai bila? Sampai berakhirnya dunia ini. Ini mukjizat agung. Kita ada mukjizat yang paling agung. Amat malang jika kita meninggalkan Al-Quran yang menjadi petunjuk yang Nabi sebut. Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara, tidak akan sesat selama-lamanya jika kamu berpegang, belajar, ikut panduan Al-Quran. Dan satu lagi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Alhamdulillah, kita antara mereka yang terpilih, yang dipilih oleh Allah, dapat baca Al-Quran. Walaupun ada setengah dapat baca Alhamdulillah dengan fasih dan semua. Ada setengah tak fasih. Tapi masih lagi dalam keadaan berusaha untuk belajar mengaji Al-Quran. Ada setengah nak baca tak apa boleh, tapi usaha dia untuk mendengar. Usaha dia untuk pergi ke tempat pengajian yang menerangkan berkaitan dengan ilmu Al-Quran. Sama ada ilmu tajwidnya, sama ada tafsirnya, maknanya ada kaitan dengan Al-Quran. Jadi Alhamdulillah, kerana apa kita dekat dengan mukjizat yang paling agung. Allah berikan kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tinggal Al-Quran, jadi kita sendiri meninggalkan keizahan, kemuliaan Allah berikan kepada umat Islam. Pada malam kita sambung, jika pada pertemuan sebelum ini, satu hadis berkenaan Nabi buat perumpamaan, orang yang membaca Al-Quran ini seperti buah utrajah. Dari segi baunya sedap, rasanya sedap, dan juga maknanya ada manfaat. Itu bagi mereka yang baca Al-Quran. Yang kedua, perumpamaan juga bagi orang yang beriman tidak baca Al-Quran, dia umpama seperti buah tamar. Buah tamar tak ada dari segi baunya, tapi rasanya manis. Bagi orang munafik pula,
diumpamakan seperti yang kita sebut sebelum ini raihanah. Tiada dari segi bau dia, bahkan rasa dia pula pahit. Itu perumpamaan. Pada malam ini kita tengok satu hadis daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwama wa yad'u bihi akharin." Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meninggikan sebahagian kamu. Meninggikan umat ini, meninggikan kaum tersebut dengan apa? Dengan kitab ini. Apa dia? Al-Quran. Tak kiralah kaum, maknanya dari segi bangsanya Melayu ke Cina ke India ke orang putih dan sebagainya. Jika dia Islam, jadikan Al-Quran sebagai panduan, Allah akan angkatkan martabat dia. Kita ni dari segi kaum, dari segi bangsa, jika tinggal Al-Quran, tinggal Islam, tiada beza kita, maknanya tak ada kelebihan. Kita kata Melayu lebih daripada Cina ataupun India dan sebagainya, tapi dari segi sudut ketakwaan, sudut keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ni Sayyidina Umar Al-Khattab menyatakan Nabi sebut Allah angkatkan satu kaum itu dengan Al-Quran. Dan juga wa yad'u bi akharin, serta merendahkan sebahagian yang lain. Merendahkan juga dengan Al-Quran. Macam mana? Mereka yang tinggal Al-Quran, maka sesak dia. Mereka yang meninggalkan petunjuk daripada Al-Quran, tiada haluan dari segi kehidupan dia. Tak tahu panduan. Kalau kita yang baca, ikut panduan Al-Quran, Rasul akhir zaman siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari segi keimanan kita jelas. Maknanya tiada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Khatamun Nabiyyin. Datanglah dakwaan lain pun menyatakan, kalau dulu timbul, dia kata Rasul bagi orang Melayu. Ataupun pendakwaan, dia dapat ilham dan sebagainya untuk memimpin penduduk setempat ni macam-macam sekarang ni. Yang terbaru apa dia? Ada yang nampak pakaian okey macam orang Islam. Dengan jubah putih dan sebagainya. Minal hadi ke apa dia tu. Tapi, kalau kita tengok, kita pandu dengan Al-Quran, betul ataupun salah? Salah dari segi apa? Dari segi sudut akidahnya. Dari segi sudut syariat dia. Kata dia pula mengaku bahawa sekian. Kalau kita yang tinggal Al-Quran, boleh jadi yang ramai, tak tahannya, ramai juga pengikutnya. Yang jenis macam mana? Orang yang tidak ikut Al-Quran. Yang meninggalkan pengajian Al-Quran. Dan juga baru-baru ni kita tengok. Ni nak cakapnya berkaitan dengan Allah angkatkan satu darjat dan juga merendahkan satu darjat. Di kita awal-awal ketika umat Islam nak melakukan ibadat haji. Kalau kita sini ni pada hari Arafah. Yaum Arafah. Pada hari Arafah. Pada bulan Muharram. Maknanya 9 hari Arafah. Hari Arafah. Gempa dalam Facebook, dalam internet dan sebagainya. Seorang wanita mengaku Islam. Dia ceritalah nama sekian-sekian, berasal dari negeri sekian-sekian, sebut pula menghafal Al-Quran 15 juzuk. Menghafal Al-Quran, dia sebut menghafal Al-Quran 15 juzuk. Tapi di atas konten nak buat lawak. Tempat yang dia pergi berada di atas pentas untuk buat lawak. Ingatkan baguslah dengan bertudungnya. Sopanlah. Tapi apabila cerita dia nama sekian-sekian berasal daripada sekian, maknanya orang Islam. Cerita pula kata hafal Al-Quran 15 juzuk. Lepas cerita sekian-sekian, buka tudung, buka itu, buka ini. Merendahkan, dia sendiri merendahkan martabat dia sebagai seorang muslimah. Kalau kata dia kata hafal Al-Quran, orang hafal Al-Quran bukannya begitu. Maknanya hafal Al-Quran, baca Al-Quran akan ikut petunjuk daripada Al-Quran. Perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada perasaan. Ada perasaan malunya, ada perasaan, ada
yang ini boleh buat, yang ni tak boleh buat, ada batasan. Ni tidak ada batasan dari segi ilmunya. Ni kadang-kadang tak boleh kita nak jadikan suatu, orang kata apa, bahan untuk buat lawak dan sebagainya supaya orang ramai ikut dan sebagainya, tapi terkeluar daripada landasan garisan yang ditetapkan oleh Al-Quran dan juga panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni macam-macam. Dan semalam kalau tuan-tuan tengok, kita ambil isu semasa sikit. Yang berlaku orang viral. Sekarang ni mudah orang share dalam WhatsApp pun boleh tengok kan. Dalam WhatsApp ataupun Facebook. Beberapa orang lelaki, dia pergi ke tempat pengajian Al-Quran, maknanya kelas tahfiz Al-Quran. Kemudian ada satu rakaman yang dibuat, maknanya beberapa orang lelaki ni, pelajar-pelajar tahfiz yang berada di dalam madrasah sama ada tak tahulah, surau ataupun masjid, kita tak pastilah. Dengan datang pukul, buli, datang pula masuk ke tempat tersebut dengan memakai kasut dan sebagainya. Tengok. Yang dia buat budak-budak. Pukul. Orang pula pakai jubah, pakai ketayak, pakai kopiah. Kita tengok rasa geram pula. Seolah-olah merendahkan orang yang belajar agama. Dahlah ramai datang, maknanya budak-budak, walaupun ustaz adalah, ustaz pun tu sama kena berdarah ni, kena 4 jahitan. Kena 4 jahitan. Kes boleh lah, ikut kepada laporannya ada beberapa perkara yang tidak berhati, tapi tak kena dari segi cara. Kena tangkap. Kena tangkap lah. Bila di test banyak, ada sangkut dengan urine test positif dadah. Tapi nak cakapnya, tengok tu kepada orang Islam. Wataknya seorang Islam. Tapi penghormatan tidak ada langsung rasa hormat. Tak ada langsung rasa maknanya dari segi orang mengaji agama, baca Al-Quran, anak-anak yang hafal Al-Quran, yang kecil-kecil. Kalau ada salah silap itu, kalau kih buli dan sebagainya, boleh runding dengan cara yang baik. Sebaik ada orang buat rakaman. Orang rakam. Rakam sekarang ni sekejap je. Rakam orang viral dan sebagainya, dapat cari. Jika sebelum ini pun begitu juga, kita tengok dalam kes-kes yang lain. Ini masalah. Kerana apa? Tinggal Al-Quran. Angkat martabat dengan Al-Quran. Begitu juga dihina seorang itu juga dengan sebab meninggalkan Al-Quran. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab juga dalam bab yang lain, kita ni Sayyidina Umar sebut, satu kaum yang Allah muliakan. Mulia dengan apa? Dengan Islam. Apabila sebut Islam, Al-Quran sebagai panduan. Di depannya Al-Quran. Maknanya Al-Quran itu sebagai pedoman dalam kehidupan. Jadi berdasarkan kitab ini, maknanya supaya kita tidak tinggalkan mukjizat agung yang perlu kita baca, kita tatapi dalam tempoh 24 jam. Tak kiralah berapa minit, berapa jam, berapa minit, berapa saat, biar ada interaksi kita dengan Al-Quran. Kerana itu dari segi pendinding ataupun makanan, orang sebut sebagai rohani kita. Bak makan minum pun kita pilih. Kan? Jasmani kita nak yang sedap, cari tempat yang selera dengan kita. Tapi kita lupa dari segi rohani untuk kita isi. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Islam. Apabila kita meninggalkan, kita mencari selain Islam, Allah akan hinakan kita. Ini yang berlaku. Dahlah orang Islam. Tapi dia cari juga, fahaman, cari pemikiran yang boleh menyebabkan dia lari daripada landasan Islam. Sama je Islam dengan bukan Islam. Letak pula dari segi akal fikiran di hadapan. Tinggal Al-Quran, tinggal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam lah dari segi fahaman ni. Sekarang ni liberal dan sebagainya. Itu kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Ini sebagai motivasi sebenarnya kepada kita bersama. Kita tengok ada lagi beberapa hadis yang menceritakan berkaitan dengan kelebihan Al-Quran ini. Abu Umamah Al-Bahili meriwayatkan dengan berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini biasa kita dengar. Biasa kita dengar daripada para ustaz ataupun kita sendiri membaca, Iqra'ul Quran.
Bacalah kamu akan Al-Quran. Kerana apa? Fa'innahu. Kerana sesungguhnya. Fa'innahu Al-Quran itu ia akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi. Akan memberi pertolongan. Memberi syafaat kepada para pembacanya. Jadi kita nak syafaat daripada Al-Quran. Orang kata kalau kat dunia ni, sebagai perantaranya kabel. Ada suatu nak memudahkan urusan kita. Ada orang dalam, ada orang tu dapat menolong kita. Pada hari akhirat kelak, tak boleh dah nak minta tolong kepada orang lain. Tak ada dah. Kenal orang itu, kenal orang ni masing-masing dengan amalan sendiri. Dan syafaat yang paling besar ternak kepada, maknanya syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga syafaat daripada Al-Quran. Nabi sebut ini syafaat daripada Al-Quran. Baca kamu akan Al-Quran. Usahakanlah. Tuan-tuan muslimin jemaah Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita usahakanlah diri kita biar kita ni antara mereka yang dapat baca Al-Quran, yang dapat jadikan Al-Quran ini sebagai orang kata teman kepada kita. Walaupun sekarang ni berumur dah Ustaz, mata tak berapa nampak, tak boleh dah nak baca juzuk ataupun surah-surah yang tinggi. Apa surah sama ada dari juzuk amma dan sebagainya, apa yang kita ingat bacalah. Bacalah, tidak rugi. Tidak rugi. Terutamanya kita yang berada sama orang kata pada segi umur yang makin meningkat dan sebagainya. Bukan cakapnya orang yang lebih berumur daripada kita terlebih tidak. Bukan begitu, maknanya dari segi amal kebajikan itu perlu kita tambah. Jadi antaranya yang dapat menyelamatkan pada hari akhirat kelak ialah dengan membaca Al-Quran. Ni Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut kat sini Ibnu Umar. Biasa kita dengar ada beberapa nama dengan dimulakan dengan Ibnu. Ibnu Umar maknanya Abdullah bin Umar. Anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Ada juga kita biasa dengar kalau berkaitan dengan hadis dan sebagainya, Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas. Siapa Ibnu Abbas ini? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas siapa? Sepupu Nabi. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ialah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi doa khusus kepada Ibnu Abbas ini, kepada sepupunya, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kefahaman ilmu agama kepadanya, kepada siapa? Sepupu dia, iaitu Ibnu Abbas, dan juga ilmu ta'wil Al-Quran. Sahabat yang mahir, orang kata mahir dari segi ilmu tafsir ataupun ta'wil Al-Quran. Siapa? Ibnu Abbas. Yang ketiga, tadilah Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Yang Ibnu Umar ini antaranya dia suka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi buat dia akan lakukan. Bahkan dalam sesuatu menyatakan, dan satu cerita sirah berkaitan dengan Ibnu Umar pernah melalui satu jalan. Melalui satu jalan yang pernah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan tersebut Nabi pernah lalu. Melalui satu jalan tersebut tak ada apa-apa pun. Lalu dia dengan kuda lalu sampai di satu saat dan ketika dia tunduk. Dia tunduk sampai tempat tersebut, dia tunduk. Yang lain, sahabat lain hairan, tengok. Kamu tunduk seolah-olah ada pokok kat situ. Ada sesuatu yang menghalang. Nak cakapnya dia ikut, begitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ditanya, kenapa kamu tunduk bila melalui jalan ini? Ibnu Umar cerita, aku ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, aku lihat baginda Nabi melalui jalan ini ada pokok kawasan ini dan baginda tunduk di kawasan ini, maka aku pun turut sama tunduk. Maknanya dia ikut sunnah Rasulullah, apa sahaja yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni lebih para sahabat. Jadi kita walaupun tak dapat banyak, dapat sedikit pun, tempiah-tempiah alim ulama,
dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang telah ditunjuk ajar oleh baik alim ulama dan juga para sahabat, mudah-mudahan dapat kebaikan tersebut. Ibnu Umar cerita, jangan kamu ada perasaan hasad dengki dengan orang, jangan kamu maknanya jangan ada perasaan hasad dengki, sama ada dari segi hartanya, sama ada dari segi kedudukannya. Hasad dengki, jangan ada perasaan hasad dengki tersebut dalam diri. Tapi dia cerita kat sini, la hasada illa fitnatain. Jangan, maknanya tiada hasad dengki itu melainkan. Tapi yang ni boleh. Rasa bukannya, maknanya rasa hasad dengki itu, yang dekat sini, konteks kat sini, bukan supaya hilang dari segi apa yang ada pada saudara kita, supaya hilang, supaya tidak dapat ulangan tersebut. Tidak. Melainkan kepada dua orang. Kepada dua orang, rajulun atahu Allahul Quran. Melainkan dua tempat ni. Lelaki Allah berikan padanya, kurniakan padanya Al-Quran. Fahuwa yaqumu bi ana al-lail wa ana an-nahar. Lelaki ni, maknanya sebut rajulun, termasuklah wanita. Lalu ia mengamalkannya. Mengamalkan apa? Al-Quran. Sama ada dari segi baca, sama ada ikut perintah, sama ada dijadikan sebagai panduan. Maknanya sentiasa mendampingi Al-Quran. Baik pada waktu pagi, petang, siang dan juga malam. Yang ni, kalau ada lelaki macam ni, kamu perlu ada rasa biar kamu pun turut sama macam dia. Maknanya bukan perasaan tersebut. Yang sebut tadi hasada. Orang kita jumpa, tengok ustaz, ataupun ada setengah tu bukan ustaz pun, tapi rajin, lebih daripada ustaz, lebih daripada imam, lebih daripada maknanya orang yang belajar ilmu agama dengan Al-Qurannya. Pagi, petang, siang, malam. Baca Al-Quran. Ataupun amal ajaran yang dibawa oleh Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, warajulun. Yang kedua, lelaki juga. Tadi Allah kurniakan baginya kelebihan dia dapat sentiasa dengan Al-Quran. Maknanya, ana al-lail. Pagi petang, siang malam. Kita pun lepas baca Al-Quran kan. Ada doa yang kita baca. Allahumma arhamna bil-Quran. Waja'alna imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa alimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ini biasa apabila kita habis baca Al-Quran, kita bertutup dengan doa tersebut, warzuqna, ya Allah, rezekikan kepada kami Allah. Rezeki ni luah. Kita turun kerja, maknanya nak cari apa orang sebut? Cari rezeki. Berbentuk dari segi keuangan. Kesihatan juga rezeki. Hidup rumah tangga yang bahagia, suami, isteri, anak dan juga masyarakat juga hidup dalam keadaan aman, damai juga adalah rezeki. Yang ni kita minta apabila kita selesai baca Al-Quran, warzuqna tilawatahu. Ya Allah, rezekikan kepada kami. Kerana apa? Untuk baca Al-Quran adalah hidayah, petunjuk daripada Allah. Allah kurniakan kepada siapa yang dia kehendaki. Maka minta, ya Allah, rezekikan kepada kami warzuqna tilawatahu, supaya dapat membaca Al-Quran. Bila? Ana al-lail. Pagi, petang, siang, malam. Bukannya habis Ramadan, dah khatam Al-Quran Ramadan, tunggu tahun depan. Tidak. Tidak, kita ni tidaklah. Mudah-mudahan kita kat sini tidak. Maknanya sentiasa, yang melazimi sentiasa. Kerana apa? Satu kewajipan. Maknanya kalau kata tak baca Al-Quran, memang begitu jauh dengan kalau seorang itu sebut dia tak baca Al-Quran, memang begitu jauh dia dengan Islam. Kerana apa? Di dalam kita solat, salah satu rukun qauli ialah membaca Al-Fatihah. Itu yang wajib. Al-Fatihah itu daripada ayat-ayat Al-Quran. Dan yang kedua, boleh dengki juga, maknanya supaya kita pun sama jadi macam ni. Warajulun atahullahu mala. Lelaki, Allah beri kepadanya harta kekayaan. Melimpah ruah. Kalau kawasan kita Wangsa Melawati, dialah orang yang paling kaya.
Dialah yang orang kata dikenali sebagai orang yang hartawan. Lalu, bukannya kaya, bukannya setakat ada harta. Kalau ada harta banyak, tapi tak guna dengan cara yang betul, tak jadi juga. Guna harta tersebut, maknanya melawan hukum Tuhan. Dengan harta dia, menyebabkan dia lupa perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Solatnya tidak, surau tak jauh, masjid tak jauh, solatnya tidak, pergi ke kawasan masjid surau pun tidak, tapi ke tempat jauh di sana boleh. Yang tidak maksiat tak apalah, pergi pula ke tempat yang maksiat, maknanya tidak membelanjakan harta dengan sebaiknya. Yang ni Allah berikan kepadanya harta, fahuwa yunfiquhu. Dia membelanjakan harta tersebut ana al-lail wa ana an-nahar. Membelanjakan harta tersebut pagi petang, seolah pagi petang siang malam, ikut landasan syarak, landasan yang betul. Dengan harta dia, orang yang susah di kawasan kita ini dia bantu. Dengan keuangan yang dia ada, pusat tahfiz ataupun pusat pengajian, mana-mana tempat yang ada, dia bantu. Maknanya bermanfaat. Apa lagi yang kita nak dengan harta yang kita ada, keuangan yang kita ada, berguna untuk dunia, tapi biar kita tukai nilai tersebut, bukan hanya setakat dunia, biarlah di hari akhirat kelak ada juga manfaat dia kepada kita. Kalau kita pergi ke suatu tempat, ke suatu negara dan sebagainya, kita gunakan, kalau di Malaysia ini dengan nilai ringgit ya. Masuk ke Singapura dah bertukar dah. Masuk Malaysia sana dah bertukar dah kepada dolar. Ringgit kita kat sini tak boleh kita nak guna. Maknanya dari segi pertukaran. Pergi ke Arab Saudi pun dah bertukar dari segi nilai. Harta yang kita ada, biar ada bahagian kita untuk hari akhirat. Ada bahagian macam mana? Sama ada dari segi sedekahnya, sama ada dari segi dermanya. Kalau orang kaya, cukup dari segi waktu untuk dia keluarkan zakat, cukup tempoh, cukup dari segi nisab dia, cukup dari segi haul dia keluarkan zakat. Jangan pula jadi mereka yang mana ada dari segi kelebihan keuangan, harta dan sebagainya, sepatutnya keluarkan zakat, tapi tidak, ada hak orang lain. Yang ni adalah kaya Allah berikan kepadanya, dia gunakan manfaatkan harta tersebut dengan sebaiknya. Time musim korban ada kelebihan, masuk dia lakukan ibadah korban. Beberapa ratus, kat sini berapa ratus ni? Berapa ratus? 7,5. 7,5. Masuk satu bahagian 700,5 dekat Selayang. Kita pergilah ada ini. Tak apa, kita satu bahagian tak ada masalah. Sebabnya sunat untuk kita, maknanya sama ada dalam seekor lembu tu boleh untuk sama ada seorang ataupun nak berkongsi bahagiannya. Kalau tuan-tuan pergi kawasan Selayang dekat dengan Pasar Borong tu, dia orang Muslim juga tapi Rohingya. Rohingya ni tersebut ni berkenaan dengan musim. Tengok lembu, jumpa tanya, berapa satu ekor ni? Ni 12,000. 12,000. Ada yang 8,000, 9,000. Tanya berapa orang kongsi? Tak ada kongsi-kongsi Ustaz, saya seorang je. Dapat kumpul duit dia. Tapi adalah dari segi mazhabnya kita sunat muakkad. Dari segi mazhab pula lah. Tapi nak cakapnya boleh. Boleh bila ada keazaman, bila ada kemahuan. Kita pun kalau ada rezeki yang sampai, mudah-mudahan tak dapat tahun ni, tahun depan pula. Ada pula ni sunat muakkadah. Tersebut dari segi itu kalau time korban. Time yang biasa nak sedekah. Biasa hari Jumaat datang ke surau. Maknanya kat surau sebelum ini adalah bahagian kita derma. Kenapa datang solat Jumaat di surau? Tahu-tahu dah tidak diberi kebenaran. Jauh tarik balik kan. Tak ada peluang untuk kita. Time waktu Jumaat lah. Tapi ada lagi waktu-waktu lain. Tak boleh nak sedekah pada hari Jumaat
cari waktu lain, masukkanlah juga di tabung surau. Saya tengok tuan pengurusi kita ada juga belas WhatsApp berkenaan dengan pengajian-pengajian, dan juga kalau ada yang nak taja dan sebagainya, diberi nombor akaun. Sekarang ni mudah guna telefon dan aplikasi dan sebagainya. Tak datang ke surau pun boleh untuk derma. Kadang-kadang dengan hasil, maknanya ada beberapa orang kumpul, ustaz ni dia kuliah hari ni dia beri, dia belanja, paling tidak pun dari segi duit surau, ataupun dia pun dapat manfaat. Kerana apa? Orang yang datang itu menyebarkan, memberi, orang kata apa? Menyebarkan ilmu, mudah-mudahan asbab kita turut sama bantu kebaikan tersebut dapat kepada kita. Nak cakapnya berkaitan mala ni, Allah berikan dia harta, dia gunakan dengan jalan yang sebaiknya. Dengan jalan yang sebaiknya. Saya dah bertukar ke Bukit Aman dekat dengan bulan 9 atau masuk setahun lah. Ada juga duk masuk WhatsApp. Tiap-tiap bulan duk masuk WhatsApp. Bulan ni tak masuk WhatsApp. Masuk WhatsApp berkenaan dengan tak tahulah, tak kenal jemaah mana. Tiap-tiap bulan dia menghantar resip derma dia ke masjid. Ada nombor derma dia ke masjid tiap-tiap bulan. Daripada tahun lepas lagi lah, bila baru ni saya cerita makna beritahu, saya dah berpindah ke tempat kerja lain. Kalau apa-apa boleh refer kepada tuan imam kita, Ustaz dan sebagainya, untuk maklumat lah, untuk makluman kata lah. Mulai bulan-bulan ni tak ada. Tapi sebelum itu tiap-tiap bulan, walaupun jumlah tu orang kata apa, ada yang banyak, ada sikit, tapi nak cakap bagus ni tuan, tak tahu lah tuan, ikut kepada gayanya Puan Hajah, kata bagus. Tiap-tiap bulan ada bahagian dia. Walaupun kadang-kadang bukannya sini, orang lain, orang luar Korea pun ada. Nak cakapnya, infakkan harta ini dengan jalan yang betul. Mudah. Ni. Mudah-mudahan kita termasuk dalam dua ni. Tertutup satu lagi hadis berkenaan dengan ni daripada Abdullah bin Mas'ud, man qara'a harfa min kitabillah falahu bi hasanah. Siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, daripada Al-Quran lah, nak cakapnya besarnya, disebut mukjizat agung ini. Al-Quran huwa kalamullah al-mu'jiz. Al-Quran kalamullah yang mukjizat diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca dia dikira ibadah. Al-muta'abbad bitilawati, yang dikira ibadat apabila membacanya. Ni siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, falahu bihi hasanah, baginya kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amsalihah, dan satu kebaikan itu seumpama 10 kali ganda. Satu huruf, satu kebaikan seumpama dengan 10 kali, maknanya digandakan. Nabi kata, la aqulu, aku tidak menyatakan alif lam mim harfun. Alif lam mim itu satu huruf. Bahkan alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan juga mim satu huruf. Alif lam mim. Dari segi gandaan Nabi sebut bukannya tiga ni satu huruf, bahkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maknanya dilipat kali gandakan. Itu huruf muqata'ah. Bahkan huruf alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Besarnya. Kerana apa? Kita dikurniakan mukjizat agung. Besar Allah kurniakan kepada siapa? Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Kita semua ni yang masih ada peluang belajar dan terus belajar, baca dan juga terus membaca. Kadang-kadang oleh kerana kita tinggal lama, tak belajar, tak apa, lama-lama sekali nak belajar, jadi tak berapa betul. Ada setengah kawan-kawan kita, tak apalah, nak belajar tu okey dah. Cuma nak cakapnya bila lama tinggal, contoh tadi alif lam mim kan, ada juga yang baca, suruh baca, ni cerita ustazah lah kawan. Alif lam mim dia baca alama.
Kita alif lam mim tak tahu tinggal lama ke Quran. Alama dia. Baca dengan alama. Alif lam mim alama. Alama kata nak member ni nak ketawa ke tidak. Tapi orang nak baca tak ketawalah. Tapi nak cakap ni jauh. Lama dia tinggal. Tapi usaha itu ada. Usaha perlu ada. Tambah-tambah lagi kita ni yang bukannya orang kata orang Arab pun tidak. Sudah pasti dari segi lahjah sebutan kita perlu kita orang kata apa? Kita perbetulkan. Kerana apa? Yang utama kerana salah satu rukun ketika salat ialah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ada kan kelas pengajian Al-Quran dekat dengan surau kita ni kan? Tak ada kat sini pun carilah. Biarlah mudah-mudahan kita ni termasuk di kalangan mereka yang disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab ini. Allah angkatkan satu kaum kerana Al-Quran. Kita tidak mahu. Yang termasuk Sayyidina Umar kata, begitu juga Allah akan merendahkan satu kaum itu dengan sebab Al-Quran. Tinggal Al-Quran, jahil dengan ilmu ataupun hukum hakam yang berkaitan dengan Al-Quran, jauh dia. Ini yang berlaku. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Dalam masyarakat kita kat sini okey, tapi di luar sana macam-macam. Saya 2 bulan ada sesi dengan AADK, Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Kita ambil di daerah Sentul. Setiap seminggu 2 kali sesi. Sesinya dengan pesalah-pesalah saudara kita, maknanya orang Islam. Orang Islam kita yang pesalah maknanya berkaitan dengan dadah. Jadi panggil OKP, orang kena perintah. Dia kena tahan, kemudian dibicara sebagainya, dibebaskan. Dibebaskan, tapi dalam tempoh 2 tahun ini dia perlu lapor ke AADK dan juga balai polis yang berdekatan. Pergi tiap paginya dengan tes urin dan sebagainya. Kemudian kita adalah kelas pengisian agama. Tahun ini baru dibuat oleh pihak AADK, jadi baguslah. Dan tempoh 2 tahun tersebut dengan pengisian agama. Kita jumpa macam-macam. Tengok, tanya umur berapa? 62 tahun Ustaz. 62 tahun. Mana kes apa? Kes dadah. Kes dadah. Yang datang tu kes dadah lah. Tapi bila kita tanya, selidik antara kita tanya berkenaan dengan Al-Quran, suruh baca dari segi surah Al-Fatihah dan sebagainya. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Bila tinggal Al-Quran ni macam-macam lah. Ini yang berlaku. Ini yang berlaku. Saya sebut tadi ADK. Dalam seminggu 2 kali. Satu sesi 20 orang. Ia lain-lain. Sebulan 8 sesi. 8 sesi kali 20. Dekat dengan 160. 160 orang. Bulan depan orang lain pula. Sekitar mana? Sekitar kita. Tanya kat mana? Dia Serejang. Tanya kat mana? Kau sama-sama maju. Macam-macam. Tapi nak cakapnya, bila kita selidik, tanya berkaitan dengan agama dan sebagainya, satu dari segi jauh lah. Jauh sedikit. Tapi tak apalah. Orang kata apa? Sebagai pengisian. Pengisian dari segi sudut rohani. Walaupun kita maklum bahawasanya kalau yang dah lama dengan, mudah-mudahan ada jalan penyelesaian. Dah lama dengan dadah ni susah sedikit nak. Orang kata dari segi pulihnya. Itu sebagai maklumat lainlah. Tapi nak cakapnya berkaitan dengan terutamanya kita orang Islam, kita perbanyakkan, dekatkan diri kita dengan Al-Quran Karim. Jadi itu saja perkongsian pada malam ini. Mudah-mudahan tuan-tuan, hadirin hadirat jemaah Allah Subhanahu wa taala, Allah panjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik dan juga kelapangan waktu untuk kita manfaatkan dengan waktu tersebut dengan melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja perkongsian malam ini. Mohon kemaafan jika ada salah dan silap. Sama-sama kita tangguh dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى رسل الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما نافعا. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.